Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pembeli e-video PolX bermula. Okey, semangat ya semua. Okey, now apa yang saya nak terangkan. Sebelum itu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pembeli kerana memberi kepercayaan kepada saya dan e-video PolX yang diberi tajuk bermula ini. Okey, kita akan rungkaikan sedikit, serba sedikit berkenaan kenapa saya bagi nama bermula ini, guys. Okey, so now, before kita pergi jauh lagi, dalam e-video ini saya akan ada bagi 4 chapter. Yang chapter pertama, what is forex. Chapter kedua, candlestick. Chapter ketiga, entry atau re-entry using valid SNR. Dan chapter keempat, direction, exit, trendline. Dan akan ada saya bagi tambahan, insyaAllah. So now, apa yang saya nak adalah, ataupun saya tegur lagi sekali, jika belajar ini kalau boleh tertib, tenang, jangan kelam kabut. Belajarlah satu demi satu chapter, fahami satu demi satu chapter. Kalau chapter 1 belum faham, jangan harap untuk pergi ke chapter 2. Kalau chapter 2 belum faham lagi, jangan harap pergi ke chapter 3 sehingga ke chapter yang terakhir. Kerana setiap chapter itu mempunyai dia punya, apa orang panggil, uh, kefahaman yang penting lah. Okay, so chapter pertama mungkin saya boleh mulakan sekarang. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan adanya e-video ini dapat membantu sedikit kefahaman tuan dan puan tentang forex. Okay, saya akan share di mana saya entry. Okay, so chapter yang pertama, okay, kejap ah. Okay, chapter 1. What is forex? Okay, chapter 1, what is forex? Okay guys, forex ni adalah singkatan nama bagi kita basic ah. Basic ni penting. Okay, basic ni penting tuan-tuan. Sebenarnya walaupun kita pakai basic adalah cukup memadai sebenarnya. Dalam trading ni kita tak perlu nak complicated. Okay, kita tak perlu nak tambah ini. Kita hanya perlu fokus pada satu teknik sebenarnya. Okay, keadaan sekarang terlalu banyak teknik. Okay, so itu sebenarnya tak dapat dikawal lah. Itu terpulang kepada masing-masing untuk memilih mana yang sesuai kepada dirinya. Kita tak boleh larang untuk dia untuk belajar ke sana sini. Itu hak mereka. Okay, so forex ada singkatan bagi forex exchange. Okay, pun dalam Melayunya pertukaran mata wang asing. Okay, dalam forex ni yang kita nak tahu hanyalah bila masa kita nak buy dan bila kita nak sell. Dua ni je. Kalau kita buka chart ni, okay, kita buka chart ni, kalau kita tengok sini, dia hanya ada dua sahaja, iaitu buy dan sell. Okay, hanya dua je. Buy, sell. Buy, sell. Itu je. Bila you nak tahu dia nak buy, bila you nak tahu dia nak sell. Okay, so kalau kita tengok di sini, MetaTrader 4 ini yang korang akan pakai setiap hari untuk trading. Okay, yang korang nak pakai setiap hari untuk trading. Jual dan beli, buy dan sell.
jual dan beli ni ada setiap hari korang buat sebenarnya. Setiap hari korang buat, iaitu dekat kedai. Bila korang pergi kedai, korang akan nampak penjual, dan korang masuk kedai itu korang adalah pembeli, betul tak? Kan? Okay? So, barang apa yang hendak dijual dalam forex ni adalah mata wang. Okay? Mata wang asing. Kalau kita pergi ke mana-mana lah, ataupun kita pergi ke dalam mall, apa yang korang nampak bila korang masuk dalam mall tu? Korang akan nampak barang yang hendak dibelikan. Dan selain daripada korang nampak barang yang hendak dibeli, contoh macam ni, kita masuk chart, kita nampak chart. Ini candlestick ni adalah mewakili harga. Candlestick ni adalah harga. Okay, candlestick ni adalah harga. Okay. Sama juga, bila you masuk kedai, you ambil barang tu, yang korang akan tengok adalah harga. Dan korang akan menilai sendiri harga itu. Sama ada korang berminat untuk membeli harga itu. Okay, kalau korang seorang penjual, sama ada korang berminat untuk menjual dengan harga sedemikian. Okay, dalam kedai lagi, selain daripada harga, korang akan nampak satu benda ni, dia sentiasa tergantung dekat atas, iaitu label. Label dia selalu berlaku hampir-hampir raya ni, dia akan ada berlaku penjualan separuh harga, 70%, 50%, 20%, diskaun. Okay. So benda ni sebenarnya terkait dalam trading juga. Sebab yang kita buat dalam trading ni adalah jual dan beli. Kan? So contoh macam di sini, bila kita tengok zoom out structure market ni, kita zoom out, kita ambil feel. Cuba cuba feel the beat of the market. Rasai. Contoh macam you nak jadi pembeli, you mesti bila you nak jadi pembeli, you nak beli di waktu harga murah, betul tak? Orang akan berminat bila mana harga itu murah, dan orang akan berebut untuk membeli jika diberi promotion. Okay? Sama juga, selaku penjual, penjual lebih suka untuk menjual di harga mahal. Sebab bila kita jual di harga mahal, akan dapat lebih banyak untung. Contoh macam di sini, kalau kita zoom out pun ataupun kita pakai line chart, di sini ada line chart, bar chart, candlestick, line chart, semua ini adalah harga. Setiap hari bila you buka MetaTrader 4, you akan nampak harga. Harga. You hanya dealing dengan harga ni je. Tak ada benda lain. Yang you nak tahu hanyalah di mana nak buy, di mana nak sell. Itu je dalam trading. Okay. Contohnya rules dalam trading, you need to buy dekat harga murah dan jual di harga mahal. Okay. Contoh macam di sini. Ini contoh. Ini kita baru masuk basic. Okay. Bila harga jatuh mendadak di sini, contoh di sini, dia jatuh, pop. Okay. Kalau korang di keadaan sebagai penjual, korang nak jual ke di waktu harga murah? Of course tidak kan. Korang akan tunggu harga tu naik sedikit ataupun naik di mana yang korang nak. Yang penting you nak jual di harga mahal. Okay, contoh di sini. Bila dia naik, dia bagi, contoh kalau macam penjual dia nak harga mahal, kalau kita boleh bagi, inilah dipanggil retracement. Okay, setelah berlakunya kejatuhan, berlakunya retracement di sini. Okay, berlakunya retracement di sini. Faham tak? So, bila harga ni mahal, orang akan ramai jual. Sama juga di sini. Okay, berlakunya kejatuhan, tunggu dulu naik, baru orang akan jual. Okay, ini basic saja ya. Berlakunya kejatuhan, harga sudah murah, berlakunya retracement ataupun harga tu mahal, baru orang akan jual. Okay, faham tidak? Faham ke tidak ni? Okay, semangat ya. Sama juga di sini. Bila harga tu mahal naik, janganlah memandai-mandai untuk jual, untuk beli. Okay, janganlah memandai-mandai untuk beli. Sebab harga sudah nampak di situ, harga tu naik, melonjak naik, jauh.
Okay, so kurang-kurangkan untuk buy. Jika nak buy, tunggulah dia bagi diskaun. Tunggulah bagi retracement. Tunggulah dia bagi pullback. Okay, maksud pullback ni telah berlaku kenaikan, berlakunya pullback ataupun retracement. So, korang patut beli di waktu harga murah. Macam di sini. Setelah berlaku kenaikan, berlakunya kejatuhan sedikit. Diskaun dia bagi. Macam di sini. Berlakunya kenaikan yang mahal, dia bagi diskaun. Okay, sama juga kalau kita guna candlestick. Sama je. Okay. Contoh sini, berlakunya kejatuhan, harga sudah murah, tunggulah harga tu jadi mahal sedikit. Baru kita nak jual. Bila harga sudah murah, tunggulah harga tu jadi mahal sedikit, baru kita jual. Tunggu harga tu murah, dia sekarang ni murah, tunggu harga tu mahal, baru kita jual. Kita nak tahu kita nak tahu kenapa dia reverse di sini. Ini je yang kita nak belajar lepas ni. Di mana nak put entry. Macam mana nak tahu yang tempat ni akan berlakunya kejatuhan. Di mana tempat-tempat yang akan berlakunya kenaikan, bermulanya kenaikan di sini, bermulanya kejatuhan di sini. Itu je yang kita nak tahu. Berlakunya kejatuhan di sini, kita nak tahu di mana bermulanya akan berlakunya kejatuhan setelah dia bagi retracement ataupun diskaun. Itu je yang kita nak tahu, yang tujuan kita selepas ini. Okay, so sama je. Market ni kalau kita tengok zoom out pun dari tahun 1990 ke 1970, keadaan pattern market ni sentiasa sama. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Yang kita hanya tahu di mana dia bermula naik, di mana bermula jatuh, di mana kita hendak bermula untuk masuk entry buy, dan di mana kita hendak bermula untuk masuk entry sell. Itu sahaja yang kita hendak tahu. Okay. Selebihnya, money management is very important because money management is the king. Cakap Habib Al-Atas. Okay. Money management. So, risk management. So, tolong gunakan dalam trading ni money management ataupun risk management yang korang belajar di luar sana. Okay. Sebab tak semestinya kita belajar daripada apapun lah. Okay. Kita kena kawal juga risk management ataupun money management. Sebab forex ni adalah high volatile market. Okay. Anytime sahaja boleh loss. Okay. Anytime sahaja orang boleh profit. Okay. Tapi yang macam mana kita nak bertahan dalam benda ni. Itu je. Okay. Faham? Kita renung-renung zoom out. Bukan nak zoom in. Hari-hari nak zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Cubalah zoom out sikit. Muhasabah sikit. Tengok sikit. Nampak tak? Setiap kenaikan akan ada berlaku jatuhan. Retracement, setiap kenaikan. Dan di sini ada time frame. Okay. Time frame ni tak ada masalah sebenarnya dalam pemakaian time frame. Semua time frame ini, contoh H1, satu candlestick adalah 1 jam. Kalau kita ubah ke H4, satu candlestick adalah 4 jam. Okay, contoh H1 ni. Okay. Dalam 1 jam, ada berapa minit tuan-tuan yang mulia? Dalam 1 jam, ada 60 minit. Kenapa saya bagi vertical line ni? Saya nak bagi korang contoh. Bila kita ubah ke minute 1, akan ada 60 biji pecahan. Kalau yang kita nampak dalam H1 ini hanyalah body yang telah siap. Tanpa ada M1, takkan ada time frame besar ini. M1 ini, minit ini bukanlah penamat dalam trading sebenarnya. Bukan penamat dalam trading pula. Bukan penamat dalam time frame sebenarnya. Okay. Okay, saya akan bagi line-line ni, vertical line ni adalah untuk memecahkan. Setiap satu candle ni ada 60 biji candle di M1. Mari kita tengok di M1. Okay, kita zoom out. Nampak tak? Okay, dari sini sampai sini adalah 60 biji candle, 60 minit, 60 minit. Cuba kita renungkan. Dekat H1 kita tak nampak apa pun dekat H1. Sebab dekat H1, sebab itulah saya cakap dalam candle ada harga. Okay, di mana kita akan mengupas berkenaan ini, candlestick ini di chapter 2 nanti. Okay, cuba kita tengok di sini. Isi kandung dia dalam candlestick setelah berlaku kenaikan ada berlakunya kejatuhan. Dan bila harga sudah mahal, kita tunggu harga murah. Dan kita nak tahu nanti kita akan belajar technical analisisnya kenapa buy di sini, tuan-tuan yang mulia. Okay, kenapa kita nak buy di sini? Okay. Sama juga di sini, berlaku kenaikan ada berlakunya kejatuhan. Kita nak tahu kenapa berlakunya kenaikan di sana. Lepas kenaikan berlaku kejatuhan. Kenapa dia bermula naik daripada sini? Mesti ada sebab. Setiap yang berlaku ada sebab. Okay.
Setiap yang berlaku ada sebabnya. Okey, berlaku kenaikan dan berlaku kejatuhan di sini dan bermula kenaikan. Faham tidak? Ha? Okey, alhamdulillah. So, macam biasa rules dalam trading, buy at low price, sell at higher. Okey? Ingat, ni hadam betul-betul. Okey? Dalam trading ni juga ada session-session dia. Okey? Yang kita buat ini adalah world currency sedunia. Okey? Yang kita buat ni contoh dia ada Asia region. Kita boleh cari benda ni dekat Google sebenarnya. Asia region ni terdiri daripada Australia, Yen, JPY, Japan dan NZD iaitu New Zealand. Okay, ini Asia region punya currency. Kalau Europe punya region, okay, Europe punya region terdiri daripada apa kawan-kawan? Euro, CHF, Swiss, GBP. Okay, dan Amerika. Terdiri daripada USD, United States Dollar, dan Canada Cat. Okay, so dia ada jam-jam dia. Dari sini dia pukul 8 pagi pun dah aktif, membawa ke 11 pagi. Dan di sini pukul 3 petang membawa ke malam juga 10 PM. Ini pukul 8 PM kadang membawa ke 3 pagi. Okey. Kenali diri. Okey. Kenali masa-masa ni. Contoh macam saya lebih suka trading di GBP JPY. Okey. Kalau kita tengok GBP JPY, dia jam pagi pun ada, petang pun ada, semalam pun boleh juga. Okey. Mana GBP JPY? Cuba kita tengok GBP JPY. Saya biasa trade GBP JPY 3, 4, 5 petang lah. Kebiasaannya saya trade. Okey. Contoh kalau broker ni dia start I think pukul 6 kot di sini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nampak tak 15 dia berlaku kekuatan di situ market. 15, 16, 17 pukul 5 berlakunya kenaikan. Okey, contoh di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan berlakunya kejatuhan pada pukul 3 petang. Okey. So, apa yang kita nak sebenarnya dalam trading ni? We just want USD. Okay. Kadang-kadang saya akan kongsikan lepas ni lah apa dia maksud swing, apa dia maksud intraday, apa dia maksud scalping. Okay, basically kadang-kadang saya akan trading hanya pada intraday. Kadang-kadang bila ada setup untuk swing, saya akan swing ataupun hold untuk jangka masa panjang. Okay. Contoh macam di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di mana waktu pukul 3, 4, 5 petang ni, waktu GBP JPY saya biasa trade 3, 4, 5 petang di antara jam ni. Di mana waktu 3, 4 dan 5 petang Malaysia ini jam Malaysia, di mana kebiasaannya waktu ini adalah waktu big player masuk order. Okay, nampak tak di sini? Kalau kita just nak ambil mungkin 10 pip, 30 pip untuk intraday, 50 pip. Okay, dalam 2 jam pun sudah dapat 50 pip, dalam sejam pun boleh dapat 30 USD.
30 pip. So sebenarnya sekarang ni kita sebenarnya tak ada target. Bila kita trading ni tak ada target, so nampaklah macam kita tu tak ada tujuan. Okay, dalam trading kita tak ada apa yang sebenarnya kita nak. Okay, we just want USD. If you want USD, you carilah intraday kah, scalping kah, okay, swing. Okay, kita ada target masing-masing. Okay, kita tak perlu nak ikut orang. Kita ada kita punya sendiri, kemahuan kita sendiri. Okay, bila kita tengok jam-jam selebihnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nampak tak dari ni jam pukul 3 ni dia bermula naik. Okay, kalau nak swing, nampak dalam sehari pun boleh dapat 200 pip, 300 pip. Okay, so now dalam trading ni dia ada jenis 3 jenis trader. Okay, saya panggil yang ni, kenali diri anda. Are you a swinger? Are you a scalper? Or you a intra day trader? Okay, so korang kena kenali diri korang lah. Kalau nak swing, cari setup melalui daripada mana, kena tahu di mana nak entry dan kena tahu di mana nak exit. Bila nak entry ni kena tahu mana nak exit. Naik bus kena tahu di mana nak turun. Okay, jangan naik bus, naik trend, tak tahu di mana nak berhenti. Itu habislah. Okay, ada orang dia tahu mana nak entry, tapi exit dia tak tahu. Okay, samalah bila exit ni kalau kita tak tahu. Contoh dia hold buy di sini, buy. Dia tahu buy ni sebab SNR lah, apalah dia punya teknik lah. Tapi bila dah jalan market tu, naik dia profit dah, mulalah dia guna gamble dia tu lah. Rasanya nak naik gini. Rasa dia main pakai teknik rasa. Daripada SNR tu bertukar kepada rasa. So korang fikir-fikirkanlah apa hukumnya main rasa-rasa ni lah. Okay, so elakkan. Kena tahu entry dan kena wajib tahu exit di mana. Ini wajib tuan-tuan. Okay, fakta dalam trading ni, saya nak bagi tahu fakta dalam trading ni adalah, fakta dia adalah trading is a waiting game. Okay, ingat, nak tak nak, you kena tunggu juga. You kena tunggu setup juga. Jangan baru buka chart, baru buka MT4, terus masuk entry. Okay, baru buka je, contoh macam ni, buka je, analisis 10 minit, 5 minit, 3 minit, dah masuk buy, sell. Ingat apa? Ini bukan gamble. Okay, ini bukan mesin judi. Faham? Buka chart, tenang, relax, analisis dulu, tarik trendline, tarik SNR, look to the left, follow your SOP, apa yang akan saya kongsikan lepas ini. Okay, Jangan buka chart terus tak ada analisis apa-apa, main tengok candle je. Nampak je candle besar macam ni, sell, terus sell, pap, naik, floating, dah menggelabar, loss. Okay, nampak? Janganlah trading ni nak main-main apa, nampak candle besar, sell terus. Nampak candle buy besar, biru ni besar, wah ni buy ni. Janganlah macam tu. Okay, kita kena guna technical analysis. So itu sahaja untuk chapter 1. Okay, kita akan sambung ke chapter 2. Tolong tengok balik video chapter 1 ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di chapter 2.